syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, rahmatnya dan atas izinnya pada malam ni dapat sama-sama buat pertama kalinya saya hadir di sini. Dan pertamanya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada tuan pengerusi Pak Anda Ali saya pun baru pertama kali hadir di sini, alhamdulillah. Dan kepada semua muslimin dan muslimat Masjid Surau Simpang 3 Selinsing Simpang 3 Selinsing. Jadi mudah-mudahan pertemuan ni di atas iman dan ihtisab kita, dalam limpah kurniaan daripada Allah kita dapat rahmat dan juga keberkatan di atas usaha inilah. Jadi pada malam ni pertama sekali saya memperkenalkanlah, nama saya Muhammad Hafizal, Ustaz Hafizal lah panggil, Hafizal bin Abdul Rahman. Asal daripada jauh tempatnya, daripada Kuala Lumpur, tapi saya menetap di Kuala Kangsar. Dan kelas saya banyak di atas lagi daripada sini, Parit Bunta tu, di Simpang 5, Bagan Tiang, Nurul Iman, Taman Tenggara lah belah sana, dan ada di Kuala Kangsar lah. Jadi selama ni saya ni lalu je sini. Tapi alhamdulillah Ustaz imam kita ni, dia imam di sana kan, Simpang 5 lah. Menjemput jumpa pengurusi dia, ini rezeki lah kita kata. Dan semuanya ni amanah lah. Ini amanah kita semua, saya terutamanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada malam ini insya-Allah memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada terutamanya diri saya sendiri dan semua hadirin yang saya kasihi, yang mudah-mudahan semuanya sentiasa dirahmati Allah di mana sahaja kita berada di masa kini dan akan datang insya-Allah. Jadi apa yang saya nak kuliahkan pada malam ni, seperti kebiasaannya di tempat-tempat yang lain, ni mungkin agak lain sikit, tapi mungkin agak ada mungkin yang dah biasa. Nama dia kuliah ni tadabbur. Kita nak tadabbur Al-Quran. Siapa pernah dengar tadabbur? Biasa dengar lah sekarang tak? Dalam TV pun banyak tadabbur. Cumanya dia berbeza sikit lah apa yang kita lihat dengan apa yang kita akan praktikkan. Jadi kebiasaannya ada papan putih di depan ni. Saya memang menulis lah nanti di depan. Lepas tu kalau boleh dekat-dekat sikit. Dan kalau boleh semua ada Quran. Sama ada Quran secara fizikal ataupun kalau susah dia ada handphone pun boleh. Tapi saya nasihatkan kalau pakai handphone, adab dia adalah kita tutup yang lain lah bila buka Quran tu. Kan? Tutup yang lain, jangan ada gangguan Facebook ke apa ke dalam ni. Itu seharusnya lah. Supaya apa? Kita dapat rahmat yang besar daripada Allah. Baik. Jadi kita akan, boleh. Tapi seeloknya kalau ada terjemahan lagi bagus. Jadi kita akan ekspedisi ni. Kita akan teroka Quran tentang mana yang patut kita tahu. Pertamanya saya nak kenalkan tadabbur tu. Adakah tadabbur ni dari mana datangnya? Dari mana datangnya tadabbur dan apakah tanggungjawab kita sebagai orang yang Allah berikan Quran. Okey. Jadi saya akan sebut nombor surah, kemudian ayatnya dan lebih lagi muka surat, bagi mudah cari. Kita akan belik Quran ni, jelajah Quran di tempat-tempatnya untuk kita nikmati santapannya, makanan dia kan Quran ni, supaya kita boleh dapat bekalan semuanya daripada apa yang Allah katakan pada kita lah. Cuba experience dululah benda ni insya-Allah. Okey. Jadi pertama-tama mukadimah yang saya nak buka ni, kita mula dengan sebuah surah tentang tadabbur ni dulu saya nak kenalkan. Yang berada di muka surat surah 38. Surah tu nombor surah 38. Surah nombor 38, surah Sad. Ayat yang ke-23.
9 dia muka surat 394. 394. Boleh nampak ke kalau saya tulis ya? Oh, Allah. Boleh sampai ya? Sekejap. Ha? Tak maaf Oh, dia pindah Di mana depan? Sampai Maknanya whiteboard ni kena kat belah sini ya? Boleh? Sampai boleh. Tak apa, boleh ni. Saya sampai. Sampai Boleh. Okey, tak apa. Ya? Boleh? Muslimat nampak? Nampak ah? Okey, boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok nanti saya tulis, kita akan biasakanlah keadaan ni. Mushaf, dalam mushaf sekarang ni dia memang ada nombor surah. Surah dalam Quran ada berapa surah? 114 kan? Surah yang nombor 1 surah apa? Kalau saya kata 1 ni surah Al-Fatihah. Ayat 6 maknanya ayat apa ni? Ihdinas siratal mustaqim, ni ayat 6. Kalau saya kata surah 1 surah Fatihah ayat 7 maknanya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan ayat terakhir. Itu contohlah. Jadi ni nombor surah, ini ayat dalam surah. Jadi kalau kita kata surah 38. Jadi surah 38 ni nama surah ni surah Sad. Nama surah ni surah Sad. Dia ada nombor dia nombor 29. Nombor 29 maknanya cari pada muka surat 394 tu ayat 29. Setakat ni jumpa tak? Jumpa Okey. Surah 38 ayat 29. Boleh kita tilawah ayat ni sama-sama Muka surat berapa tu? Muka surat apa? 3? 457. Oh, 457. Saya salah. 45? Tolong beritahu saya dalam ni dia muka surat lain dalam apps. Betul ke? 456. 456. Sorry, 455. 455 lain 455. Okey. Saya tak boleh pakai dalam ni. Okey, maknanya seorang kena bagi tahu muka surat. Okey, buka muka surat 455 Quran. Dah jumpa? Muka surat 455. Tak apa. Jumpa dah? Sampai saya. 455 ni nombor 222 kan? Belakang lagi. 455 kan? Okey ni. Lepas tu cari nombor 29 29 ataupun tengok ni 29 Ni dia punya makna. Okey. Boleh tak? Tak apa, nanti saya bagi keyakinan kenapa kita buat ni. Cuba. Okey, tak apa. Baik Saya tulis ayat ni. Ayat dia mula dengan apa? Kitabun. Cuba baca. Kitabun anzalna. Kemudian
ilaika. Mubarakun. Okey, kemudian liyad dabbaru ayatihi. Kemudian wa dia tazakkara. Kemudian ulul albab. Baik. Jom kita baca lagi sekali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Baik. Jadi ayat Quran ni, contohnya ayat ni. Kita mula dengan terjemahan dululah. Jadi macam mana kita nak buat? Pertama, dalam ni kita sekarang, Quran ni ayat dia sangat terperinci sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok terjemahan dia jadi banyak kan. Kadang-kadang ayat pendek terjemahan jadi panjang. Jadi sekarang ni kita cuba tengok satu-satu. Dia ada tak Quran perkata dalam tu? Ada kan? Okey. Pertama terjemahan dulu. Kitabun, apa terjemahan dia? Kitab. Disebut kitab Al-Quran. Kan? Dalam Quran ada tak perkataan Al-Quran? Ada tak? Ada kan? Tapi kenapa bila sebut kitab, kita terjemah Quran juga? Kenapa tak sebut Al-Quran saja kat dalam ni? Betul tak? Quranun anzalna. Sebab ni Quran lah maksud dia. Kita kata ni rujuk pada makna Quran. Tapi kenapa dalam kalimah Arab, Allah tak sebut pun Quranun? Kita yang terjemah Al-Quran. Jadi sekarang apakah rahsia daripada benda tu? Itu rahsia Quran. Sebab boleh saja kalau kita terjemah Quran, lebih baik Allah letak ayat ni, apa bunyi dia? Quranun lah. Ada tak kita baca Quranun? Kita baca kitabun. Jadi apa bezanya pula? Apa rahsia dia? Sebab itu kita nak kena faham. Bila Allah sebut kitab dalam Quran ni kadang-kadang Allah guna kalimah Quran sendiri. Perkataan Quran dia letak. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut perkataan Al-Quran. Bila disebut kitab, apa maksud dia? Nak tunjukkan apa? Sesuatu yang kita belum boleh baca. Kitab ni maksudnya kitab yang kita belum boleh baca. Satu masa dahulu Quran ni kita tak boleh baca lagi. Betul tak? Sebelum Nabi dapat Quran, kita dapat baca Quran sebab Quran tu sampai pada Nabi. Nabi sampaikan. Baru boleh baca. Bila kita boleh baca, nama dia apa hari ni? Quran. Jadi bila sebut kitab ni, ada nilai dia yang sepatutnya kita faham. Iaitu makna dia apa? Ni himpunan tulisan. Sebuah himpunan tulisan yang dah sedia, rencana Allah dah ada dah. Di Lauh Mahfuz tersimpan. Yang mana dalam dia isinya adalah kandungannya adalah perintah-perintah dan larangan Allah untuk umat akhir zaman. Okey? Yang menceritakan tentang takdir kehidupan manusia. Jadi sekarang ni kitab takdir kita kat mana? Yang dah ada dah sebelum turun. Inilah dia hari ni kita baca. Bila kita baca Quran, kita kena ingat ini adalah himpunan yang ceritakan tentang takdir kita, bahagia atau celaka, semuanya ada dalam ni. Takdir kita nanti hidup lepas mati, akhirat nanti, kita selamat ke tak selamat, macam mana nak tahu? Kat mana? Cerita dia kat mana? Dalam ni.
Sebab itu orang Muslim orang paling hebat. Orang paling tahu masa depan. Sebab apa? Kitab dia dah cerita dah masa depan. Tentang apakah nanti bakal berlaku di masa depan tu. Kat mana masa depan kita? Alam barzah sampai akhirat. Quran sebut. Itu istimewa kita. Malangnya apa? Kita tak nampak kitab yang masa depan yang ni. Kita nampak masa depan yang mana? Yang tak ada apa-apa pun kita pun nanti sangka itu kita punya. Tapi apa? Rupanya kita tinggalkan. Sedangkan masa depan sebenar kita yang akan kita bangkit nanti hadapi yang mana? Semua yang ada dalam kitab ni. Tapi ramai yang tak peduli dan kalau dia tak nak tahu. Dia tak nak tahu. Itu masalah. Jadi hari ni kita nak kata Allah suruh kita tahu benda ni. Baik, pertama. Jadi ingat bila sebut kitab ini yang dulu kita belum boleh baca lagi. Tapi kerana rahmat Allah, Allah turunkan dia. Sebab tu dia sebut apa? Kitabun anzalna apa? Anzalna kami turunkan. Betul tak? Jadi kita terjemah apa ni? Kitab ini sebuah kitab ini apa dia? Anzalna telah kami turunkan. Telah kami turunkan. Allah turunkan kepada siapa? Ilaika mana apa? Kepada engkau, iaitu siapa engkau ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kat sini ada dua entiti. Pertama apa dia? Ada satu barang apa ni? Kitab ni. Dan ada yang turunkan. Siapa yang turunkan? Allah. Kepada siapa Allah berikan? Rasulullah. Engkau ni siapa? Rasulullah. Okey. Kemudian mubarakun penuh. Apa maksud keberkatan? Dalam Quran diterjemah keberkatan. Jadi kita pun guna bahasa Arab juga. Keberkatan makna dia apa? Siapa boleh tahu? Kita biasa guna berkat. Asal daripada birkah. Jadi kita ambil Arab ni, akhirnya kita pun melayukan dia. Berkat apa? Dia tanya. Berkat tu apa? Berkat lah. Yelah, berkat tu apa? Berkat lah. Tak boleh nak describe kan? Apa berkat? Apa dia? Amalan yang diterima. Itu makbul. Amalan makbulan kan? Berkat apa? Okay, saya bagi dua definisi berkat. Saya tulis bahasa Melayu lah. Ada bahasa Arab dia agak panjang. Pertama, berkat ni kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi apa saja kebaikan yang sifatnya bertambah-tambah, itu nama dia berkat. Pertama. Bila disebut berkat maknanya sesuatu kebaikan bertambah-tambah. Yang kedua, kebaikan yang berkekalan. Dua ni, bila penuhi dua makna ni, sesuatu benda tu, maka itu nama dia berkat. Kalau tak ada dua ni, tu tak berkat. Dapat? Apa makna berkat? Ulang balik. Kebaikan dia yang bertambah-tambah. Itu berkat. Yang kedua, kebaikan dia kekal. Itu nama dia berkat. Jadi, apakah berkat? Yang paling berkat? Itu nak tanya tu. Berkat yang paling berkat apa? Tambah dan kekal. Ada tak benda lain? Kat dunia ni apa dia? Benda yang bertambah dan kekal. Rumah. Bertambah tak? Siapa bertambah rumah? Tanah. Rumah. Bertambah. Kekal. Lagi? Anak. Bertambah. Kekal. Semua mati juga. Itu kadang-kadang pelik tu kan. Apa yang kekal? Jadi apakah kebaikan yang bertambah dan kekal? Ya, amalan. Jadi mana nak tahu amalan yang kekal tu, macam mana nak dapat?
Macam mana kita tahu supaya dapat sesuatu amalan yang kekal? Kat mana? Kat mana? Inilah. Sebab tu Allah kata kitab ni, jadi siapa yang nak sesuatu yang kekal, tak akan ada siapa yang kekal dalam dunia ni. Tanah dia ke, rumah dia ke, kereta dia ke, anak dia ke, isteri ke, diri dia sendiri tak kekal. Kalau dibiarkan tinggalkan sesuatu yang kekal ni, maka hidup dia sampai sini je, lepas tu dia akan binasa. Jadi siapa yang nak kekal kebaikan sampai dia masuk kubur, dia kena pedulikan apa? Kitab yang kami turunkan. Sebab amalan itu tak akan bermakna amalan tanpa sumber daripada kitab ni. Jelas tak? Itu pertama. Jadi sekarang ni, macam mana kitab ni, yang Allah kata ni, dia berkat. Bila Quran ni jadi berkat kat kita? Bila? Bacanya. Jadi sekarang ni ada dua kat sini. Nah ni siapa? Anzalna. Ni siapa? Kami. Ka ni siapa? Rasulullah. Sekarang ada dua. Jadi tengok kita pun sebenarnya dengan Mubarakun ni adalah pasangan. Sifat dia. Jadi Allah katakan sifat Al-Quran ni sentiasa penuh berkat. Tapi Allah tak letak selepas kitab. Dia kalau kita baca bahasa biasa, kita baca macam ni saya boleh faham kot. Kita baca macam ni, kitabun mubarakun anzalnahu ilaika. Tinggal. Anzalnahu ilaika. Ada kat sini. Jadi terjemah dia macam ni. Kitab ini penuh berkat. Kami telah turunkan kepada engkau. Macam tu. Itu bahasa biasa. Jadi mubarak ni sepatutnya letak kat mana? Kedudukan standard dia kat mana? Kat sini. Tapi kenapa Allah tak letak sini tapi letak sini? Faham tak saya cakap? Mubarak ni tempat dia sepatutnya kat mana? Dia sifat kepada kitab. Kat mana? Sini. Kitabun mubarakun. Okey. Tapi kenapa sekarang ni dia letak kat sini? Apa hikmah? Jadi Quran ni kalaulah Allah tak turunkan, tak bagi kat Nabi dan Nabi tak buat kerja dakwah sampaikan Quran, dapat tak berkat bagi kita hari ni? Tak dapat. Sebab tu Allah kata kitab ni turun, berkat dia belum sampai. Bila? Lepas turun kepada engkau Nabi, maka ketika itu turun berkat ni. Nabi yang bawa Quran ni, maka sampailah kepada kita keberkatan tu. Adanya Islam hari ni, nikmat kita dapat hidup dengan Islam. Tu nikmat. Itu berkat. Berapa tahun dah? 1445 Hijrah kan? Masih wujud. Ini satu keberkatan lagi. Jadi, satu lagi, bila sebut mubarak, maknanya Quran ni berkat sentiasa ke berkat sekali-sekala? Kenapa kata sentiasa? Sebab dia sifat. Betul tak? Benda yang sifat tu dia memang sentiasa melekat. Dia tak akan terpisah sampai bila-bila. Tapi kita rasa tak Quran ni sentiasa berkat? Soalan dia. Kita rasa Quran ni sentiasa berkat tak? Dan dia mesti ada bukti. Betulkah kamu kata Quran ni sentiasa bagi kamu berkat? Apa bukti? Apa bukti kita memang, ya Ustaz, Quran memang sentiasa berkat dengan saya. Apa bukti kamu cakap macam tu? Dia mesti ada bukti. Apa bukti? Selalu baca. Lagi? Kehidupan sentiasa dipermudahkan. Muslimat memang terbaik kat mana-mana tempat pun. Lagi? Apa bukti kita memang Quran ni betul-betul berkat sentiasa? Itu soalan dia lah. Jadi kalau kita tengok, kita kena ukur bukti tu dengan orang yang diturunkan berkat Quran pada dia. Siapa? Rasulullah. Apa Nabi buat dengan Quran? Apa Nabi buat dengan Quran? Nabi baca je. Nabi buat apa dengan sahabat? Baca je ke? Kalau Nabi baca saja, agak-agak ada tak proses peperangan? Ada tak?
Kalau Nabi baca saja, ada tak Nabi kena tentang dengan Abu Jahal? Nabi buat apa kat Abu Jahal? Nabi sampaikan Quran untuk dia ikut. Itu fungsi Quran. Quran dibaca untuk diikuti isi kandungan, faham dia. Itu maksud dia. Sebab itu berkat Quran ni hari ni kadang-kadang kita kena muhasabah sikit. Tengok orang yang sibuk. Kalau betul dia kata Quran ni berkat, mesti dia buat apa dengan Quran? Baca je. Baca macam mana? Okeylah. Bila sebut berkat maknanya kita nak sesuatu kebaikan kan? Apa bukti kita rasa matematik tu berkat? Kebaikan untuk kita. Kita buat apa dengan matematik? Masa sekolah rendah kita buat apa dengan matematik? Baca kan? Hafal sifir. Lepas hafal sifir, naik lagi tak? Naik apa pula? Naik buat exam pula kan? Lagi naik lagi tak? Sampai bila kita belajar matematik? Sampai menengah kan? Belajar lagi. Lepas tu depan menengah, masuk universiti belajar matematik lagi tak? Belajar lagi kan? Matematik tu dengan Quran ni, mana lagi penting? Kita belajar Quran sampai mana? Macam matematik tak? Sampai masuk tak? Sampai muqaddam, lepas tu? Matematik tadi sifir tu, dia hafal je. 2 kali 2 berapa? Cikgu tanya. Murid pun jawab 4. 4 kali 2, 8. Dia kata tengok cikgu tu buat terbalik sikit. Kan? Selama ni dia kata 4 kali 2, 2 kali 2 kan? Okey, cikgu tu tukar 2 kali 4. Tu murid tak dapat jawab. Sebab dia hafal saja. Dia tak faham pun sebenarnya. Boleh terima tak kalau student macam tu? Tapi kita boleh terima tak Quran macam tu? Baca saja. Dia tanya, apa kamu baca tu? Saya pun tak tahu, saya baca je. Boleh terima? Mana lagi penting tadi, mat ke Quran? Mat nak bawa kita sampai berjaya kat mana? Okey, Quran nak bawa kita sampai jalan mana? Mana yang lagi patut kita ambil berat untuk faham? Kalau kita fail mat, kan? Gagal kan? Ada kalkulator kan? Boleh kira kan kat dunia ni kan? Kalau ni, boleh fikir tak? Macam itulah. Akhirnya, terbukti ke saya kata Quran ni berkat sentiasa? Nampaknya belum lagi dah terbukti. Tu saya tanya, mesti ada bukti. Bukti dia kan? Rupanya kita tak rasa Quran ni kebaikan. Kalau kita rasa Quran lah nombor 1 yang kita bawa sampai ketua, sampai habis lah. Tapi rupanya kita rasa matematik lebih penting selama ni. Bahasa Inggeris rupanya lebih penting. Bukan kata sahabat tak payah belajar. Tapi itulah kehidupan yang telah terpisah tu. Kita telah dipisahkan lama macam ni. Kita kena ubah. Kena ubah. Jadi sekarang, itulah Quran. Itu hari ni, tengok orang manusia yang sibuk, bila dia rasa Quran ni, saya tanya tadi tu, Allah kata Quran ni sentiasa berkat. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kamu, jangan apa? Jangan cabut kebaikan Quran. Jangan tidak dikaitkan dengan Quran. Kamu di alam sekolah ke, di alam pekerjaan ke, sampailah kamu ke mana pun, sepatutnya apa? Quran sentiasa menjadi, apa dia? Sesuatu yang mendahului kita. Maka itu buktinya orang ni dia betul-betul anggap Quran ni betul-betul kebaikan untuk dia. Tapi rupanya apa? Dia lama tinggal. Dia tak peduli untuk bacanya ataupun dia baca tak peduli untuk fahamnya kan. Tiba-tiba satu masa dia pun panggil orang, tolong baca Quran kat saya. Ada sesuatu. Maknanya dia ingat berkat Quran hanya pada waktu tersebut. Dia guna Quran bila nanti anak nak kahwin, Quran. Tapi selama ni apa? Kamu tak belajar nak faham ke? Tak apa, tak nak. Saya nak tu je. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Quran zaman Nabi mengeluarkan manusia yang apa dia? Berjuang. Betul. Quran zaman Nabi ni mengeluarkan orang yang akhirnya hidup dalam perjuangan. Quran zaman kita melahirkan manusia yang hidup dalam keramaian semata-mata. Betul tak? Boleh tak macam tu? Boleh tak Quran kita untuk keramaian je? Quran zaman Nabi lahirkan sahabat yang berjuang dengan nak tegakkan Quran. Beza tak? Jadi apakah cara nak dapat keberkatan Quran? Ini ayat ni saya nak sambung. Itu sedikit tentang ni. Jadi Allah kata, sekarang ni Allah dah turunkan Quran. Jadi dah sampai tak nikmat yang Allah nak bagi? Sampai. Allah bagi kat siapa? Orang yang amanah, iaitu Rasulullah.
Nabi sampaikan tak Quran kat kita hari ni? Sampai sempurna Quran. Sekarang ni kerja kita buat apa? Bila ada orang dah hantar deliver barang tu, kita nak buat apa barang ni? Barang tu berbungkus cantik dah. Ada depan mata kita, kat rumah kita. Apa kita buat? Ada kurma tu, mejol tu kan. Lalu kita buat apa? Kita ambil, kita pun letak. Letak kat mana? Letak arah serak tinggi-tinggi kan. Akhirnya suci dalam debu pula dah. Tak buka-buka benda tu. Kan? Jadi ini satu benda yang kita kena fikirkan. Sebab tu Allah kata sebagai tanda kita hargai Quran, apa kita patut buat dengan Quran nak dapat berkat? Apa ni? Inilah tadabbur. Liyadabbaru ayatih. Jadi li ni apa makna li? Supaya. Ataupun makna lainnya hendaklah. Okey. Hendaklah. Jadi sekarang ni kita kata terjemahan macam ni. Kitab ini kami telah turunkan kepada engkau Muhammad dan engkau telah usaha untuk sampaikan kitab ni sehabis nyawa Nabi. Kan? Dan untuk sampaikan apa? Sampaikan kebaikan untuk umat. Jadi umatmu pula siapa ni? Allah kata dalam ayat ni terjemahan apa? Engkau ke kami ke mereka? Supaya mereka, apa mereka kena buat? Jadi mereka ni siapa? Kita, third party. Jadi dia ada first party Allah. Second siapa? Rasul. Mereka selesai, kerjanya selesai. Yang belum selesai kerja siapa? Kita yang hidup sekarang. Kerja kita belum selesai. Kerja kita kena buat apa pula sebagai penghargaan kepada Quran? Tadabbur. Inilah maksud dia. Ini ayat perintah Allah. Jadi kitab ini kami telah turunkan kepada engkau Muhammad dan engkau telah buktikan perjuangan engkau sampaikan kitab ini kepada umat manusia. Untuk apa? Sampaikan keberkatan ni. Jadi hendaklah ataupun supaya apa? Supaya mereka syukur. Ingat jasa Nabi yang besar. Apa kita buat? Tadabbur, renung, hayati ayat Quran. Kaji dia, tengok makna dia apa dan baru boleh amalkan. Betul tak? Kita mampu faham kitab karangan manusia banyak kan? Kita agungkan kitab karangan manusia ni kan? Tiba-tiba kitab yang paling mula, yang paling mahal Allah suruh kita kaji. Tadabbur maknanya apa? Sekarang ni kita nak pergi tadabbur. Tadabbur ni maknanya, asalnya maknanya sesuatu yang di penghujung. Hujung sesuatu maksud dia. Iaitu kita buat sesuatu tu detail. Contohnya ada daripada A sampai Z. Dan akhirnya dapat hasil. Tak ikut shortcut, tak skip, tak apa. Sekarang ni kita baca Quran, kita buat tak A sampai Z. Macam kita baca teks sekolah tu, sampai jadi belacan sebab nak lulus exam. Dengan Quran kita buat macam mana? A sampai Z tak? Cukup tak Quran? Alhamdulillah saya dah boleh dah pandai baca. Cukup? Lepas dah pandai baca, nak buat apa? Tadabbur ni kena buat apa? Tengok makna dia pula, renung. Betul tak? Itu bukti saya kata Quran ni paling penting dalam hidup saya. Betul tak? Saya takut kalau saya tak faham apa perintah ni, peraturan dalam ni, saya takut. Macam kita takut tak lulus exam tu kan. Takut nanti masuk ni saya tak dapat jawab kan. Sekarang ni Quran yang kita nak jawab nanti. Dia akan jadi apa? Pendakwa raya atau pembela kita di akhirat. Ada tak nanti buku-buku lain tu Allah kata, Nabi kata akan datang? Tak. Apa Nabi kata? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, fahami dia. Kenapa? Quran sajalah yang akan datang kepada kamu bila? Hari kebangkitan nanti. Untuk apa? Syafi'an. Menolong siapa? Ashabi. Ashabi maknanya apa? Apa beza sahabat dengan kawan? Kalau kawan masa senang je kan? Sahabat masa bila? Susah dan senang. Jangan kita bila susah apa? Bila susah tinggalkan.
Bila sempit rezeki, dah tak nak belajar dah. Cari kan. Bila nak senang-senang baru ambil Quran atau di sebaliknya. Itu maksud dia sentiasa bersahabat dengan Quran ni jadi acuan hidup kita. Sebab itu bagaimana cara kita nak jadikan Quran ni acuan hidup? Dia tak cukup sekadar baca saja, mesti renung sikit ayat dia, apa ibrah kita boleh dapat. Itu maksud tadabbur. Jadi tadabbur ni adalah memerhatikan ayat dengan teliti, menikmati dia supaya dapat ibrah pada kita. Itulah tadabbur. Jadi satu ayat ni dapat banyak benda tak? Satu ayat ni. Kita baca hari ni. Okey. Jadi ingat, ini arahan Allah supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Dan kemudian supaya orang-orang yang yakin dengan akhirat ni sebut ulul albab, apa dia? Mendapat peringatan daripada hasil tadabbur tadi. Itulah tadabbur. Jadi tujuan tadabbur untuk dapat apa? Tazkirah daripada Allah. Jadi jalan untuk kita dapatkan tazkirah daripada Allah melalui Quran ni dengan jalan apa? Tadabbur. Jadi antaranya ini yang mudahlah. Sebenarnya dia lebih lagi, dia boleh masuk dengan ayat-ayat yang lain. Itu tadabbur. Baik, cuba kita rujuk satu lagi ya. Tentang ni. Cuba buka pula surah 47 ayat 24. 47 ayat 24. Satu lagi ayat lah. Kau apa sekarang? 8 ya. Ni jadi kalimah tadabbur dalam Quran ada 4. Saya bagi ayat yang kedua. Ni ayat pertama. Ingat surah berapa ni? 38 ayat 29. Ini pertama. Jadi Allah arahkan kita sebagai tanda syukur tadabbur ayat-ayat dia. Okey, yang kedua. Surat 509. Boleh baca sikit. Apa ayat dia? 509. Surah 47 ayat 24. Surah Muhammad. Okey. Ayat dia mula dengan apa? Afala. Baik. Dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Okey. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apa terjemahan ni satu-satu? Tu maknanya apa? Tu maknanya apakah? Okey. Tu maknanya apakah? Dah dapat dah? Muka surat apa tadi? 509. 509 Ada satu benda yang kita kena tengok dalam ayat ni. Saya nak tunjuk sikit. Jadi lepas ni dua ayat ni bawa bekal balik. Ini rupanya maksud ayat ni. Baca balik ayat tu. Tengok balik. Okey. Okey Apa ayat dia mula? Ni makna dia apa? Apakah? Apakah ni maknanya?
Ni nama dia huruf istifham dalam bahasa Arab. Iaitu kata tanya. Jadi Allah tanya kita ni. Apakah Allah tanya kita. Lepas tu fa tu maknanya apa? Fa tu maknanya maka. Apakah maka tidak mereka tadabbur? Mereka mahu mentadabbur Al-Quran. Cuba, boleh? Boleh dapat? Pelan-pelan. Faham tak? Ayat ni, jumpa ada afala kan? Tiga-tiga ni huruf. Okey? Tiga-tiga ni sejenis huruf. Kat sini sebenarnya ada rahsia ayat tu. Ada sesuatu yang kita kena dapatkan daripada ayat ni. Sebab pertanyaan ni pertanyaan yang tergantung. Sebab tu saya buat ni. Sebenarnya ada teks dekat sini ni yang kita kena takdirkan. Okey? Ada teks kat sini yang kita kena apa? Buat soalan. Buat soalan kepada siapa? Soalan kepada diri kita sendiri. Allah tanya kepada kita masing-masing. Allah suruh kita tanya diri kita. Apakah mereka ni masih lagi sibuk, syok dengan drama sana sini tu? Faham Yang ni ayat Allah banyak tak faham lagi ni. Adakah mereka masih sibuk lagi main-main? Mereka masih sibuk dengan hobi-hobi yang kadang-kadang membuang masa tu? Lalu tidak mereka mahu tadabbur Quran? Sampai mereka tak mahu tadabbur Quran, apa alasan kamu ni? Allah tanya. Boleh faham? Boleh faham tak? Itu maksud dia. Jadi sekarang kita kena berhenti. Soalan lepas tu tanya siapa? Apa masalah saya? Apa masalah mereka ni? Lalu mereka tak mahu tadabbur Quran? Boleh faham? Kita dulu kerana takut ketinggalan dalam rezeki, kita sanggup buat apa? Belajar kan, macam-macam kan? Sebab takut ketinggalan nanti kan, takut nanti macam-macam, tak nak makan kan? Sekarang ni kita bila tadabbur, kenapa Allah suruh tadabbur ni? Supaya kita tak ketinggalan dalam iman kita tu. Tadabbur nak tambah iman dengan iman yang benar dalam Quran ni. Jadi sebab tu Allah tanya ni, apa masalah mereka ni? Kenapa berani lagi buang masa lagi? Sampai tak sempat nak tadabbur Quran. Mereka tadabbur drama tu, episod berapa tu, mereka khatam habis. Mereka tahu cerita tu sampai dalam, kenal semua. Tiba-tiba watak dalam Quran mereka sampai sudah tak tahu-tahu. Banyak cerita dalam Quran mereka sampai sudah tak nak korek, tak nak tahu. Apa masalah mereka? Lalu mereka tak mahu tadabbur Quran. Allah tanya kita. Boleh faham? Kita boleh habis masa berapa jam pun tak puasan. 5 jam pun tak puasan. Tiba-tiba yang ni tutup dah. Setengah jam saja. Jadi Allah tanya, apa masalah mereka? Lalu mereka tak mahu tadabbur Quran ayat aku yang mulia ni? Apa masalah mereka? Itu Allah tanya. Jadi sekarang ni Allah jawab sendiri. Sebab apa? Jawapan tu kita tak mampu nak jawab. Apa Allah jawab? Jadi jawapan ni sebagai ancaman kepada kita yang tak buat perkara ni. Apa dia? Atau sebenarnya hati mereka itu, atas hati kita ni dah ada apa? Ada apa? Itu bahaya. Sebab tak? Apa maksud ada kunci? Apa maksud ada kunci? Bila sesuatu tu dia kunci tu, kita tak rasa ini satu yang berat pun. Tak ada masalah. Betul tak? Kalau anak-anak kan, ibu bapa yang dah tak nampak benda ni, kita rasa bimbang bila anak kita gagal apa? Gagal faham apa? Naik tu tak boleh lagi apa? Bahasa Inggeris fail. Takut tak? Rasa macam habislah gelaplah masa depan ni. Kita pun akan cari jalan. Bagi tuition, bagi macam-macam kan. Bayar mahal pun tak ada masalah. Saya hantar. Sebab takut fail English. Betul? Sekarang ni, sampai tua, fail ni tak faham-faham sampai sudah. Ada tak kita buat macam tu? Fail English tu kalau paling kuat buku apa dia kena baca? Little apa? Yang kecil tu kan? Peter and Jane kan? Bahasa Inggeris kan? Dulu-dulu punya kan? Sekarang ni tiba-tiba yang ni, Al-Fatihah tu pun dia tak boleh terjemah. Tak tahu apa benda dalam tu. Kita rasa bimbang tak? Ke okey je? Itu takut yang ni lah.
Dia tak rasa apa-apa. Bab yang sepatutnya dia takut, dia tak takut. Bab yang tak patut dia takut pun, itu dia takut. Lebih daripada ni. Itu maksud dia. Kenapa punca dia? Kerana ni, kita tak tahu apa Quran ancam kita. Kita tak rasa itu ancaman. Sebab kita tak buka, tak tahu pun. Ayat ni kita pun tak tahu rupanya ni ancaman. Pernah tak tahu ayat ni rupanya ancaman kita? Ancaman kepada siapa? Orang yang tak tadabbur. Orang kata apa? Mereka tak takut ke hati mereka terkunci sebab ni? Tak takut. Ini Allah tanya siapa? Tanya kita. Itulah tadabbur. 2 ayat cukup dah. Besar tak kesan 2 ayat? Itulah tadabbur. Dan kita akan selongkar banyak ayat lagi. Jadi ini satu nikmat. Nikmat apa? Iman kita ketika ni dah rasa takut yang patut. Ini takut yang patut lah. Ini yang kita nak. Inilah Quran menghasilkan macam tu. Jadi kita akan, saya kena ambil masa betul dengan Quran sekarang. Rupanya banyak kan? Baru 2 ayat je. Cuba bayangkan kita dah pergi 100 ayat. Itu tadabbur. Boleh? Jelas? Tapi dia kena kerja keras sikit. Kena buat apa? Saya tak bekerja seorang kat depan ni. Semua kena bekerja sama-sama. Saya tanya kan. Memang macam tu lah. Macam sekolah lah kan. Barulah dia hidup lah. Boleh? Ada muda-muda saya seronok tengok. Adik-adik boleh dapat? Nanti tahu-tahu yang baju hijau tu dah berhenti kat sini pula. Tadabbur juga. Masya Allah. Siapa nama adik? Ni. Aiman. Hafal Quran? Tak ada? InsyaAllah nanti boleh. Ada sini ada Hafiz. Ni? Apa? Yang hujung mana? Baju purple, Masya Allah. Okay, apa? Apa ni? Okay, Alhamdulillah. Dah boleh terjemah? Belum terjemah? Belum tak apa. Hafal bagus. Sambung dengan apa? Terjemahan. Jadi mudah-mudahan dengan tadabbur ni kita faham. Kita teruskan cinta. Makin cinta nak apa? Saya kena baca dan lebih lagi kita nak baca. Nak buat apa? Berhenti sikit kadang-kadang tengok apa? Makna-makna dia tu. Tapi tak bolehlah macam ni lagi kan. Nak hurai lagi. Itu kita kena bantulah. InsyaAllah ni 2 ayat yang saya bagi tentang tadabbur. Jadi sekarang ni saya tanya. Dalam sekolah ada subjek. Nama dia subjek elektif dengan teras. Kan? Teras dan elektif. Teras ni maknanya tak ada pilihan. Dia mesti lulus. Elektif ada pilihan. Dia nak ambil boleh, tak nak ambil pun tak apa kan. Jadi sekarang ni saya tanya. Tadabbur ni teras ke elektif? Teras ke elektif? Teras. Nampak tak? Teras. Wajib kita buat. Perintah Allah. Boleh sebabkan apa tak buat? Hati Boleh? Dapat? Semangat tak nak tadabbur Quran? InsyaAllah. Jadi Nabi kata kalau kita buat ni apa antaranya? Orang jadi orang yang terbaik. Khairukum, cuba baca hadis ni Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ulang balik Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Apa makna dia? Yang terbaik daripada kalangan kamu siapa? Orang yang mempelajari Quran seluruh A to Z tadi. Tadabbur tu maknanya apa? Dia belajar semua. Faham? Tengok matematik tadi. Tak cukup kita belajar tu je. Kita sambung-sambung kan. Tiba-tiba Quran kita rasa tak apa. Tak betul. Quran lebih hebat lagi. Maka apa dia? Dia ambil Quran kalau boleh A to Z. Bukanlah dapat semua. Tapi itulah kita punya prinsip. Kerana pentingnya kita rasa Quran ni kita nak bawa sampai mati tu. Jadi sebab tu Nabi kata, Nabi nak bagi kita semangat. Yang terbaik dari kalangan kamu ialah siapa? Yang terbaik. Nabi akan cakap apa? Yang paling baik dalam perniagaan? Yang paling banyak rumah? Tak kan? Yang paling terkenal? Yang paling tinggi pangkat? Tak. Yang paling apa? Yang belajar Quran dengan tujuan apa? Sampai dia boleh sampaikan balik. Itulah yang terbaik. Siapa yang sarankan yang terbaik ni? Nak jadi terbaik? Menteri besar? Perdana Menteri? Menteri dunia? Siapa?
Penghulu seluruh umat. Rasulullah. Saranan siapa kita nak pilih? Bila dia bagi idea ini yang terbaik, kita nak pilih yang mana? Tak ada yang lebih baik daripada apa yang Nabi cakap. Sebab tu kita kena usaha untuk jadi yang terbaik. Belajar Quran dengan mendalam. Tak cukup baca saja. Kena buat apa lagi? Fahami apakah maksud tersurat dan tersirat. Apa jalan dia? Tadabbur. InsyaAllah ada yang akan bantu. InsyaAllah Allah bantu kita, Allah bantu saya, kita semua insyaAllah. Baik, sampai sini dulu untuk malam ni. Boleh faham dah macam mana tadabbur saya ni? Boleh sama-sama kita buka? Dapat pahala tak buka ni? Mana dapat pahala? Dulu kita buka buku sejarah sekolah kan? Rupanya sejarah tu pun dah bertukar pula kan? Kita pun sungguh-sungguh gigih ni dengan yang sekarang kita buat. Ni lebih besar, jadi kita cuba buat ni. InsyaAllah Allah akan limpahkan rahmat kat kita. Tak akan rugi sikit pun. Kan? Dengan kekarangan yang kita ada, pasti InsyaAllah. Mudah-mudahan ni jadi hujah kita nanti jumpa Allah. Sebab apa? Tak ada yang Allah lebih suka bila kita suka kalam dia. Betul tak? Tak ada Allah yang lebih suka daripada itu lagi. Ini insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.